Ramai anak-anak kita terperangkap. Mereka di rumah, mereka belajar di atas talian. Mereka memulakan normal yang baru sejak tahun sudah, sebelum cuti sekolah. Berbulan-bulan lamanya mereka mengaji di atas talian menggunakan telefon bimbit yang kategorinya telefon pintar, menggunakan kemudahan laptop mak bapak yang mungkin sebahagiannya beli kemudahan ini untuk kegunaan anak-anak. Tuan-tuan, berapa ramai yang perhati perkembangan anak-anak kita, yang pastikan anak-anak kita tidak tinggal perkara yang fardu ini. Kita tak mahu anak-anak kita dalam waktu mereka dipastikan dapat kemudahan untuk mereka berjaya di dunia dalam musim Covid, tiba-tiba dengan sebab Allah hantar ujian Covid yang sudah belenggu 9-10 bulan ini, anak kita tiba-tiba jatuh miskin akhirat ini. Anak kita tiba-tiba mula berjinak dengan benda-benda yang salah. Kemudahan pelajaran pengajian atas talian ni tuan-tuan, kalau betul dimanfaatkan dapat kebaikan. Tapi kalau tidak dipantau, ada lagi benda-benda lain dalam tu yang berbahaya pada anak-anak remaja kita. Jadi review tahun 2020 cabaran COVID-19 adalah anak-anak remaja, anak-anak muda yang diisi minda mereka itu dengan perkara-perkara salah akibat kelalaian kita yang jadi pengawas-pengawal mereka. Mereka sudah tidak jinak dengan masjid dan rumah Allah kerana hari itu mereka dilarang mari masjid. Anak-anak kita hanya di rumah, isteri kita pun di rumah. Kita dulu pun tak boleh mai. Awal dulu tak boleh nak pijak masjid, nak semayang waktu ke, semayang Jumaat ke. Masa mula PKP dulu kita dah teruk derita. Sampailah kepada PKPP, sampailah PKPP disambung lagi hingga bulan Mac yang akan datang. Jom kita tengok anak-anak mata kepada anak-anak yang kita kasih dan orang-orang yang kita sayang. Berapa ramai hari ni tuan-tuan bukan kata nak jadi masalah hidup dengan jiran tetangga yang tak selesai, dengan anggota masyarakat yang tak selesai. Berapa ramai yang tak selesai dengan orang-orang dalam rumah sendiri. Hak jadi suami tak selesai dengan isteri, hak jadi isteri tak selesai dengan suami. Hak jadi mak bapak tak selesai dengan anak-anak, hak jadi anak tak selesai dengan mak bapak. Jadi muhasabahlah kita. Orang cerdik ni kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Orang cerdik adalah orang yang muhasabah diri dia. Dia renung diri dia, dia renung apa yang menjadi tanggungjawab ke atas dia. Wa amila lima ba'dal maut. Bukan takat dia muhasabah, dia renung diri. Kalau dia salah, dia istighfar, maksudnya dia minta ampun kepada Allah. Kalau benda yang dia buat tu daripada benda yang baik, suruhan agama, dia tambah lagi kebaikan. Wa amila lima ba'dal maut. Dia akan beramal dalam amalannya itu untuk hari sesudah matinya. Maknanya dia buat apa yang dia buat daripada amalan dunia ini, tujuannya matlamatnya akhirat. Itu orang cerdik lah tu. Tuan-tuan, tak guna pangkat jawatan kita tinggi, orang muliakan kita. Tak guna harta kita banyak, orang muliakan kita.
Tak guna kita mengaji pandai, orang muliakan kita. Tak guna kehebatan dunia, orang muliakan kita. Kalau kita balik kepada Allah, kita miskin, muflis, hina dina depan Allah. Jom kita cari kemuliaan di depan Allah. Jom kita cari kemenangan di negeri abadi di akhirat sana. Tak mau takat menang atas dunia, akhirat kita celaka. Kita nak mulia dunia dan mulia akhirat. Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Kita nak jadi orang bahagia atas dunia, orang tu bahagia di akhirat. Nak bahagia di dunia lagu mana tuan-tuan? Kita kena ikut acuan agama. Kita kena buat hak Allah perintah. Kita nak kena tinggal hak Allah tegah. Kita akan dapat bahagia di dunia. Dan kita akan dapat bahagia di akhirat. Biar manusia, orang tak suka kepada kita saat kita melaksanakan perintah agama, daripada Allah membenci kita. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hari ni kalau tuan-tuan perasan fenomena budak-budak perempuan, budak-budak laki-laki, ramai yang jadi tak kejap lagi dah pegangan dan keyakinan agama mereka. Ramai yang jadi balik Islam itu macam budaya aja. Islam ini macam dia tak sengaja aja jadi orang Islam, seolah-olahnya macam tu. Kita kena tengok balik semula. Apa masalah ni sehingga anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita jadi tak sayang kepada agama. Sayang agama, pertahankan agama. Sayang agama, laksana perintah agama. Sayang agama, bangga hayati agama. Sayang agama kah? Dengan mendedahkan auratnya, dengan pakaian ketatnya, dengan rambut kalanya, dengan Q-tag di jarinya. Sayang agama kah? Kalau berdua-duaan tanpa ikatan, duduk bukan sahaja di luar, bahkan di dalam, bersekududukan tanpa menikah. Sayang agama kah? Yang berserabut dan berselimut dengan benda dosa dan mungkar kepada Allah. Na'udzubillah. Baru-baru ni tuan-tuan, cerita satu budak perempuan yang heboh sekejap hari tu sebab dia ikut laki-laki yang asalnya beragama Sikh. Dia cinta dekat laki-laki ni, laki-laki ni jatuh cinta dekat dia. Mereka bercinta bukan setahun 2 tahun. Mereka falling in love 8 tahun. 8 tahun lamanya. Sejak 2012, laki-laki yang jadi kapten hoki negara India mai dengan pasukan hoki lawan Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh, kalau tak silap saya. Dia kenal dan mereka jatuh cinta. Mereka bercinta tuan-tuan. Tahun lepas dikatakan mereka itu sudah pun berkahwin di sini. Mereka sudah pun disatukan dengan mengikut syarak, kerana laki-laki ni dah masuk Islam. Mereka berkahwin dah, selesai dah mengikut agama kita. Tiba-tiba perempuan Melayu Islam ini ikut suami dia yang baru dikahwini terbang ke negara asal suami dia. Pergi di satu tempat rumah ibadat orang-orang Sikh. Kalau kita orang Islam, masjid. Kalau orang Kristian, gereja. Kalau orang Buddha, tokong lah kot. Kalau orang Hindu, kuil.
Mereka dipanggil untuk orang Sikh Gurwara. Saya ingat di Sungai Petani pun ada Gurwara ni, tuan-tuan. Kalau Dialog Stang, Gurwara tu depan Kolej Sultan Abdul Hamid ada satu Gurwara Sikh. Dalam klip video yang heboh disebarkan oleh media di India, sebab laki-laki ni personality India. Dia adalah seorang kapten hoki yang berjaya mewakili negara India. Dia terkenal di sana. Mereka ambil gambar sepasang pengantin. Kalau tak bagi tahu dalam berita tu, kalau tak ada nota kaki di situ, kita tak tahu kata perempuan tu Islam. Pasal pakaian dia dah jadi macam orang India, bubur dengan tandil, pakai sari. Tak salah nak pakai sari, tutup aurat elok tak apalah, tapi pakai sari nak tutup ke mana? Kan? Lepas tu dia pun pegang satu kain, kemudian laki dia pun tarik dia, pusing keliling buat satu ritual yang dikatakan itu ritual perkahwinan agama Sikh. Dah pusing tak tahu berapa kali, lepas tu pakat sujud kepada sebuah kitab suci agama Sikh. Sujud. Maka menjadi hebohlah di sini. Netizen pakat pertikai perbuatan perempuan ini, dan ada yang menghukum bahawa wanita ini sudah murtad. Tuan-tuan, kita tak hukum dia murtad, dan kita syukur kerana dia telah cepat-cepat menulis meminta maaf kepada rakyat Malaysia bagi pihak dirinya dan pihak suaminya, kerana dia tak tahu kata hak dia buat tu salah. Dia mengaku dia masih seorang Islam. Tapi hak kita nak habaq apa? Kita nak habaq kata betapa jahil telah menyebabkan satu orang buat benda yang menjatuhkan Islamnya tanpa dia sedar. Tapi bila dia tak tahu, dia jahil, ya, mudah-mudahan perbuatan dengan sebab dia tidak jahil, dia tidak tahu dia jahil itu diampunkan Allah. No, dia kembali syahadah untuk jadi seorang Islam. Nak jatuh murtad ni tuan-tuan dengan hati, dengan perbuatan, dengan perkataan. Perbuatan dia menjatuhkan Islam. Yang saya nak sebutnya bahawa di mana keluarganya, di mana peranan ibu dan ayahnya, di mana pihak-pihak ini yang bertanggungjawab untuk memastikan wanita ini dan pasangannya dapat nasihat yang betul. Takkan sampai begitu mudah lepas anak kita pergi, takkan sampai begitu mudah anak kita buat perbuatan yang boleh menjatuhkan akidah dengan pengetahuan kita. Atau mungkin mak bapak wanita ini juga jahil dan buta dengan perbuatan yang dibuat oleh anak itu boleh menjatuhkan akidahnya. Satu benda lagi tuan-tuan, saya bimbang pengaruh liberal yang semakin meluas dalam masyarakat. Orang akan tengok benda ni jadi biasa lepas ni liberal. Macam di Indonesia, bertukar keyakinan ni benda biasa. Kalau tuan-tuan type manusia atau individu tukar keyakinan tahun 2020, nanti keluar. Ada artis tukang jadi Kristian, ada yang tukang jadi Hindu, biasa. Kita tak boleh je. Kita sensitif sebab kita jauh lebih berstruktur. Sebab tu pihak yang berwajib kena mengambil tindakan perlu, kerana kerajaan di antara tugas tanggungjawabnya adalah hifzuddin, menjaga agama Islam. Agama kita wajib sayang dia, kita pertahan dia, kita perjuangkan dia dalam hidup kita sampai kita berhenti bersama-sama dengan Islam dalam batang tubuh kita dan anak cucu kita.
Jadi cabaran 2021 menanti dengan apa yang kita semua tahu dan kita tak tahu. Yang kita tahu 2021 COVID-19 masih menghantui dunia. Malaysia menghadapi lebih 100 kes, 100,000 kes. Tuan-tuan, bila masuk 2021 dengan kita di Kedah juga masih belum dapat keluar daripada zon di mana masih berlaku jangkitan. Dan kalau tengok kenyataan daripada Esko Kesihatan Datuk Dr. Hayati untuk mendapat khidmat pandangan MKN, kerana kes di Kedah ni tuan-tuan sebenarnya mai daripada luar. Jangkitan mai daripada luar. Mereka yang balik daripada Pulau Pinang, mereka yang balik daripada Lembah Kelang, mereka ni bawa balik dan menjangkiti kita. Kerana itu tuan-tuan kena terus dengan SOP penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan kerap basuh tangan dengan sabun. Kita yang paling penting istighfar pada Allah banyak-banyak dan juga berdoa mudah-mudahan Allah angkat wabak COVID ini daripada negara kita dan negeri kita, insya-Allah. Kita sambung kuliah kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau kitab lama, kitab macam cikgu pegang tu muka surat 16. Kita sampai di sedang membicarakan segala sifat kecelaan. Kalau tuan-tuan ingat, saya terang pada bulan sudah berkaitan dengan riak dan ujub dan kibir. Riak dan ujub dan kibir. Kita terang pada bulan sudah tentang tanda-tanda orang yang sombong. Ya, kibir itu makna takabur. Artinya membesar akan diri atau berasa sombong. Jadi pada bulan ni kita nak tengok pula kata Tok Musannif dan hasad. Daripada riak, kibir, sombong, dia akan mai satu lagi penyakit. Nama dia hasad. Dia mai penyakit iri hati. Dia panggil. Dia iri hati. Saya pun tak tahu nak abang, iri itu apa makna dia? Iri hati. Makna dia macam punca dia penyakit hati lah. Dia sakit hati, lepas itu dia iri hati lah. Lepas itu dia hasad. Orang belagak ni, dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Orang sombong ni, dia tak boleh tengok orang besar pada dia. Dia tak boleh. Bila dia tengok, dia nanti sakit hati, dia nanti hasad. Dia jadi lagu tu. Dia ni adalah merupakan penyakit daripada penyakit-penyakit hati. Macam mana kita mengaji tentang kibir. Kita mengaji tentang riak, dia penyakit hati. Penyakit yang nama dia hasad ini juga boleh disebut sebagai dengki. Kedengkian antara orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang menjadi punca kepada banyak bencana. Akibat daripada terlibat dengan penyakit hati yang bahaya ini. Ramai akan jatuh muflis. Esok di akhirat jadi muflis. Pasal apa? Dia terlibat dengan penyakit hati yang namanya dengki hasad ini. Kita panggil PHD, penyakit hasad dan dengki. Ini tuan. Kata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim di dalam majmu' fatwanya, dia kata annal hasada maradun min amradin nafsi wa huwa maradun ghalibun fala yakhlusu minhu illa al-qalil minan nas wa lihadza yuqalu ma khala jasadun min hasadin. Kata Syekh Ahmad, Syekhul Islam Syekh Ahmad Abdul Halim ini, dia kata bahawasanya penyakit hasad adalah salah satu daripada penyakit hati.
Dan dia adalah penyakit yang banyak mendominasi atau mendominasi, ya, di mana ramai daripada manusia ini tak boleh nak lepas daripada penyakit ni. Nampak tak? Kebanyakan daripada kita tak boleh lari seolah-olah daripada penyakit hasad, kecuali sikit saja. Makna kumpulan yang dapat lari daripada hasad sikit, ramai lagi dia nak jadi hasad juga. Oi, bahaya tuan-tuan oi. Dia tak peduli orang tu tua ke, orang tu muda ke, orang tu kaya ke, orang tu miskin ke, orang tu sama-sama berpangkat ke, orang tu rakyat biasa ke, orang tu bodoh ke, orang jahil ke, bahkan orang-orang yang alim pun boleh terjebak dengan penyakit ini. Bahaya. Dia mai perasan, dia mai takabur, dia tak boleh. Kalau dia pandai, dia tak boleh tengok orang pandai pada dia. Orang mengaji dekat orang lain, dia tak boleh tengok. Dia jadi lagu tu. No? Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, hasad ni tuan-tuan bukannya satu benda yang baru, penyakit hasad. Bahkan hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Iblis dia ni duk dapat kemuliaan. Sebelum Nabi Adam, iblis ni malaikat semua respect dekat dia. Jadi dia duk berasa dia kemai, dia duk berasa dia hebat, dia duk berasa dia yang paling mulia. Main Nabi Adam tiba-tiba dapat kemuliaan untuk diangkat dia menjadi khalifah. Dia tak boleh terima. Allah kata dekat iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalang kamu ini, kata Allah. Apalah yang menghalang kamu supaya kamu sujud kepada apa yang telah aku cipta dengan kuasaku, yakni dengan tanganku, yakni dengan kekuasaanku. No? Hang takabur iblis, no? Takbar hang kata hang besar diri, atau hang berasa hang tinggi diri. No? Jadi iblis dengki. Dia kata, takkan aku nak sembah. Dia jawab dekat Allah, takkan aku nak sujud ketika mana Allah perintah supaya para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nampak tak? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ingat, ketika kami kata kepada para malaikat, sujud kamu semua kepada Nabi Adam, malaikat semua sujud. Fasajadu illa iblis. Iblis saja tak sujud. Iblis sudah jadi enggan. Iblis bantah. Wastakbara. Iblis merasa dirinya besar. Ni pasal apa dia rasa dia besar? Sebab sebelum tu dia memang hebat, sebelum tu dia memang mulia. Maka bila Allah uji dia, dia tewas. Dia terlupa bahawa dia diperintah oleh Allah, Tuhan yang maha besar, supaya melaksanakan perintah bersama yang lain daripadanya, iaitu para malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tak mau sujud. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita biar hasad ni berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan, dia akan rosak habis persaudaraan sesama kita. Dahlah dia makan pahala kita. No, orang yang hasad dia akan kehilangan pahala. Orang yang hasad dia akan kehilangan aset yang sangat-sangat bernilai dan berharga,
bagi seorang hamba Allah bila dia balik ke negeri akhirat, iaitu ganjaran pahala. Nabi kata al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki itu dia makan pahala kebajikan yang kita buat, macam mana api itu memakan ia akan kayu. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali ketika dia menyebut tentang ciri orang yang hasad dengki, dia kata nombor satu, orang yang hasad dengki ini dia ingin sekali nikmat ataupun kelebihan yang ada pada orang lain lenyap daripadanya. Orang hasad dengki, dia tengok orang tu lebih, dia tengok orang tu ada kelebihan, dia nak kelebihan yang ada pada kawan tu hilang, dan dalam waktu yang sama dia nak dia mendapat kelebihan itu. Nampak tuan? Tengah duk bersaing ni, dua-dua ada kelayakan, tiba-tiba rezeki kawan ni lebih, kawan ni dapat. Waktu itu dia hasad dengki, dia ketiak supaya kawan ada kelebihan ni jatuh, dia nak naik tang tu. Dia pi buat cerita ke, dia pi sumbat kat siapa-siapa ke, dia pi kona kat mana-mana ke, dia nak potong tang kona, supaya dia dapat tempat tu. Ada orang macam tu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang hasad ni dia nak agar kelebihan yang dimiliki orang lain itu hilang, lenyap, walaupun dia sendiri tak dapat. Tak dapat tak apa, dia kata, tapi aku tak dapat, orang tu tak dapat juga. Contoh, dia tak ada kelayakan, dia punya tahap pengajian tak boleh pi ke tempat tu, tapi kawan seorang ni, kawan dia ni dulu mengaji sekali dengan dia, tiba-tiba cerdik sikit, dapat tempat lebih tinggi. Nak pi tempat tu tak boleh, kena ada kelulusan, kena ada kelayakan. Dia tak dapat kelayakan tu, dia memang tak boleh, tapi dia tak nak kawan tu pi situ. Dia buat cerita, dia fitnah, dia hantar kepada orang-orang yang berada di atas daripada pucuk pimpinan di situ, tempat kawan dia nak naik di situ tu, bagi tahu atau kawan ni tak layak dengan sebab ada masalah 1, 2, 3, 4. Contoh, dia memang tak boleh kerana tak ada kelayakan, tapi dia kata aku tak boleh, dia tu pun tak boleh. Ada tak ada betul tuan? Dia minta perempuan tu, dia tahu kata kawan dia pun minta perempuan tu, dia tahu kata kawan dia ada berkenan kat perempuan tu, dia pun berkenan kat perempuan tu. Tiba-tiba perempuan tu terima hak kawan dia, dia hasad dengki tu, dia kata kalau aku tak boleh, dia tu pun tak boleh. Dia buat dengan sihir perempuan tu, kemudiannya jadi hilang akal, jadi macam-macam. Tuan-tuan pun biasa tahu kan kisah-kisah di sebalik daripada kematian misteri yang dilakukan oleh orang-orang yang hasad. Sebab tu di antara yang kita minta tuan-tuan dekat Allah Subhanahu wa taala apa dia? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad dengki ketika mereka itu hasad. Nampak? Bila dia hasad, dia pergi cari tok cai, dia pergi cari tok bomo, dia cari mereka yang menghembus di kain dan simpulan-simpulan tali. Mereka itu hasad. Na'udzubillahi min zalik. Orang hasad ini akan menyebabkan masyarakat berpecah, bermusuhan. Nabi kata la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling hasad dengki. Jangan kamu berjual beli secara najasyi. Jangan
kamu saling benci membenci, jangan saling bermusuh-musuhan. Jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi mula dengan la tahasadu, jangan hasad. Jadi hasad ni tuan-tuan dalam masyarakat memang cukup malang. Bila hasad tu berlakulah caci, celah, umpatan, fitnah, adu domba. Ni berlaku akibat daripada hasad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, merasa sakit hati apabila orang lain lebih daripadanya walaupun dia tidak berbuat sesuatu untuk menjatuhkannya. Hak tu pun masuk hasad juga. Hasad kategori yang ketiga. Hasad kategori pertama, dia tak suka kawan tu ada kelebihan. Sebaliknya dia nak kawan tu jatuh, dia nak naik dapat kelebihan tu. Nombor dua, dia tak suka kawan tu dapat kelebihan walaupun dia tak boleh berada di tempat itu kerana dia tidak cukup kelayakan, tapi dia nak kawan tu juga hilang kelebihan yang dia dapat. Yang ketiga, dia tak suka kawan tu ada kelebihan, tetapi dia tak buat apa pun supaya kawan tu hilang kelebihan yang dia dapat. Hasad juga. Jadi jangan ada langsung dalam perut kita, dalam hati kita, tak suka kepada kelebihan yang orang tu ada. Itu punya halui yang ditunjuk di dalam ilmu tasawuf yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan ingat tak dalam Quran ada cerita macam mana sejarah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dalam sejarah hidup dia, baginda adalah seorang nabi yang cantik, yang segak tuan-tuan. Dia disayangi oleh ayah dia sehingga adik-beradik dia hasad pada dia. Ingat, no? Iz qalu li Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Allah berfirman yang bermaksud kisah itu bermula ketika mana tak kala mana saudara-saudara laki-laki Nabi Yusuf berkata sama-sama sendiri, sama-sama depa, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Jadi depa sakit hati, depa hasad kerana Nabi Yusuf ini lebih disayangi di sisi bapa mereka. Bapa Nabi Yusuf adalah Nabi Yaqub. Tuan-tuan, padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Depa ni tuan-tuan, abang-abang besar-besar dah, duk keluar bawa barang dagangan, duk keluar bawa projek cari makan untuk keluarga depa. Depa lah duk pergi cari rezeki. Dia kata sesungguhnya inna abana lafi dhalalim mubin. Depa kutuk pak depa. Depa kata sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. No? Lalu uqtulu Yusuf. Ramailah daripada abang-abang Nabi Yusuf kata, lah ni apa kata, kita bunuh saja Nabi Yusuf ni. Bunuh saja adik kita Yusuf. Awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Kemudian buang ataupun kita lempak dia, kita buang dia ke satu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu akan tertumpu kepada kamu. Nampak depa hasad. Depa nak dapat kasih sayang daripada bapa mereka seperti bapa mereka bagi perhatian dan kasih sayang kepada Nabi Yusuf. Cara dia buang Nabi Yusuf supaya tempat Nabi Yusuf diambil oleh depa. Itu hasad. No?
bunuhlah Yusuf atau buang dia ke satu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu akan tertumpu kepada kamu semata-mata. Dan kemudian watakunu min ba'dihi qauman salihin, lepas itu kita pakat-pakat jadi orang baik dan berguna. Tu yang kata setan jahat, tuan-tuan. Kadang-kadang setan iblis dia lagu tu. Dia kata tak apalah hang buat sekali ni, lepas ni hang jangan buat dah. Dia kata tak apalah hang buatlah, lepas ni hang tobat. Tu setan lah tu. Tu iblis lah tu. Nah, yang membisikkan kita begitu. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, haram hukumnya kita gembira ketika mana bencana atau petaka tertimpa ke atas saudara kita. Orang yang ada penyakit hasad, dia suka bila bencana kena dekat orang yang dia hasad. Sebab tu hukum dia haram. Nabi kata jangan kamu gembira ketika bencana menimpa saudara muslim kamu. Sebab jika kamu berkelakuan demikian, Allah akan memberi rahmat kepada saudara kamu, sedangkan Allah akan timpakan balanya ke atas kamu. Dia terbalik, tuan-tuan. Waktu kita suka bala kena kepada orang yang kita hasad, Allah akan terbalikkan, di mana bala Allah akan timpakan ke atas kita. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali ketika dia menganjurkan kepada kita untuk tahan diri, untuk cegah diri, untuk usaha sedaya upaya kita daripada dihinggapi dengan penyakit hasad, penyakit dengki ini, dengan kita tanam dalam diri kita sifat-sifat umpamanya al-qanaah. Qanaah ni kita rasa cukup dengan apa yang Allah bagi kat kita. Kita redha, kita qanaah. Alhamdulillah Tuhan bagi kat kita ni cukup dah. Kita naik mutu, alhamdulillah kita ada mutu. Orang sebelah ada basikal saja. Orang yang ada mutu tengok orang lebih bawah. Orang ada basikal tengok orang jalan kaki. Jangan tengok dalam perkara dunia orang lebih atas daripada kita. Itu pesan Nabi. Jangan kata apa, patahlah motivasi. Orang nak tengok, nak berjaya kena tengok orang lebih tinggi. Tak. Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata dalam perkara dunia tengok orang lebih bawah. Dalam perkara akhirat tengok orang lebih atas. Kita hak dalam perkara dunia tengok orang lebih atas. Perkara akhirat tengok orang lebih bawah. Dia kata okey juga pak. Okey pak. Abang pi juga semayang hari raya. Abang pi juga orang semayang Jumaat. Orang sebelah tu pi mayang raya ya. Nampaklah tuan-tuan. Abang pi kat mayang raya. Orang sebelah kita tak pernah pi mayang. Nampak? Dia patut tengok orang lebih atas. Kawan tu pi tiap-tiap waktu. Aku ni pi hari Jumaat saja. Tak boleh jadi. Aku kena pi tiap-tiap waktu. Nabi suruh kita hasad, tuan-tuan, dalam dua perkara. Orang tu banyak sedekah, kita kena banyak sedekah menjaga duduk. Bagus itu sedekah banyak. Aku nak sedekah banyak-banyak. Sila, tuan-tuan. Mengaji. Kawan tu rajin mengaji. Aku nak pergi mengaji banyak-banyak. Sila, tuan-tuan. Tapi orang tak hasad dalam bab tu, orang duk pergi hasad dalam bab lain. Jadi insya-Allah kita sampai di situ. Kita akan sambung. Malam ni kita hanya bercakap tentang hasad. Insya-Allah dalam siri kuliah akan datang kita akan sambung apa kata musannif dan kasih pada bulan depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.